ولذلك قال سيدنا سلمان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان في المنبر وقال: أيها الناس أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر يكتب الله فرائضه ونوافله قبل أن يدخله. Sebab itulah disebutkan dalam riwayat oleh Salman Al-Farisi mengatakan ketika akhir daripada bulan Sya'ban, maka Nabi SAW bangun berkhutbah dan mengatakan, telah tiba kepada kamu satu bulan yang azim, yang besar, dan bulan yang penuh keberkatan, yang mana kefarduan dan juga daripada sunnah-sunnahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan kali ganda. Syahrun faradallahu alaikum siyamahu wa fi riwayat sahihatin wa sanantu lakum qiyamahu. فسنة القيام جاءت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضية الصيام جاءت من الحق سبحانه وتعالى. نسب الرسول إلى نفسه سنية القيام، ما قال وصلنا الله لكم قيامه، قال وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kemudian Nabi mengatakan yang di dalamnya telah difardukan oleh Allah untuk kamu agar berpuasa, dan aku mensunnahkan untuk kamu menghidupkan malamnya. Bermakna kefarduan puasa itu datangnya daripada Allah, dan menghidupkan malam itu adalah merupakan tuntunan ataupun dari sunnah yang yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Sebab itu Nabi mengatakan, tidak mengatakan dan menghidupkan malam itu adalah merupakan perintah Allah, tak, tetapi adalah yang aku sunnahkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan penuh keimanan dan juga pengharapan kepada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. لذلك هذا تشريف إلهي من الحق عظيم لنا وأمر كبير أن نصوم شهر رمضان العظيم المبارك. Maka ini adalah kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ia adalah merupakan suatu hadiah yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita ambil perhatian. وكنا لا ندري بما يحصل من البركات والرحمات من الله في شهر رمضان حتى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف لنا عن بعض الحقائق وليس عن كل الحقائق الرحمات والبركات في رمضان. Dan kita pasti tidak mengetahui akan apa yang ada di dalam bulan Ramadan kecuali setelah ianya disebutkan ataupun telah pun dipertunjukkan, dibukakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hakikat mengenai puasa itu, walaupun banyak lagi sebenarnya yang belum lagi terbongkar daripada hakikat-hakikat puasa itu. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضائل رمضان وكشف عن بعض فضائله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له أن يكشف عن ثواب الصيام نفسه، فثواب الصيام هذا لا يعلمه أحد إلا الله. نعلم فضائل رمضان، أول ليلة ماذا سيحصل، آخر الشهر ماذا سيكون، ليلة القدر ماذا يحصل فيها في عالم الغيب، وماذا يحصل في عالم الأرض في هذه الليلة العظيمة المباركة. Seperti mana Nabi SAW juga menyatakan tentang fadilat-fadilat perkara tertentu, tetapi ada lagi fadilat-fadilat yang Nabi sendiri tidak menyebutnya. Di antaranya adalah daripada ganjaran puasa yang Nabi tidak menyebut akan berapakah kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di antara fadilatnya Nabi menyebutkan akan fadilat di awal di Ramadan, di akhir Ramadan, fadilat daripada Lailatul Qadar, dan juga fadilat daripada burka dan sebagainya. Tetapi di sana ada lagi sebenarnya yang telah dirahsiakan. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أخبار عن كشف وعن شهود أنه يشاهد هذه الحقائق كلها، أنه إذا جاء أول ليلة من رمضان كيف تفتح أبواب الجنان، وكيف تقيد الشياطين، وكيف تغلق أبواب النيران، وكيف تفتح أبواب القبول. كلها حقائق كشفها الرسول للأمة حتى تستعد لرمضان وتأخذ نصيبها من عطايا المولى سبحانه وتعالى ورحماته وبركاته العظيمة في هذا الشهر. Bahkan akan tetapi Nabi SAW dengan membuka akan apa yang dilihat oleh Nabi sendiri, sehingga Nabi ketika mana menyebut tentang Ramadan mengatakan ketika sampai waktu Ramadan, di awal malam Ramadan, Nabi mengatakan dibuka pintu syurga itu, iaitu melihat akan terbukanya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka, dan diikat syaitan, dan dibuka pintu qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya tidak lain adalah untuk memberitahu akan kelebihan dan kurniaan yang agung daripada Allah. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الروايات المتعددة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وفي رواية فتحت أبواب السماء، ولا مانع أن يتم الأمر بالأمرين، فأنها تفتح أبواب السماء وللسماء أبواب، وتفتح أيضا أبواب الجنان الثمانية ولا يغلق منها باب إلى آخر رمضان. ماذا فتحت أبواب السماء؟ تتلقى كناية عن قبول الأعمال الصالحة في رمضان.
وفتح أبواب الجنة كناية عن قبول من يموت في شهر رمضان من المؤمنين فيدخل الجنة، فأن أبواب النيار مغلقة وأبواب الجنة مفتوحة، فكل روح تموت تذهب بها إلى الجنة. هكذا فهم بعض العلماء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat disebutkan bahawa Nabi bersabda, pada ketika mana masuknya bulan Ramadan dibukakan pintu syurga. Dalam riwayat yang lain menyebutkan dibukakan pintu langit. Ada dua riwayat yang berbeza, akan tetapi kedua-duanya benar. Bermaksud pintu langit itu ada 7 tingkatan yang semuanya dibuka oleh Allah, dan pintu syurga yang 8 itu ketika mana masuknya Ramadan akan terbukalah 8 pintu tersebut. Yang difahami oleh para ulama, bermaksud daripada terbukanya pintu langit itu adalah untuk menunjukkan bahawa di dalam bulan Ramadan segala amalan itu akan cepat dikabulkan dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Begitu juga maksud daripada dibukakan pintu syurga, bermakna orang yang mati di dalam bulan Ramadan ianya akan masuk ke dalam syurga, kerana ketika itu ditutup pintu neraka dan pintu syurga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذه كلها غيوب أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah perkara gaib yang diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW. أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه وإذن من ربه سبحانه وتعالى. Dan sudah tentulah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah perintah dan juga daripada izin Allah Subhanahu wa taala. ومنها أخبرنا عن فضائل الليالي في رمضان، منها ليلة القدر وأول ليلة من ليالي رمضان وآخر ليلة من ليالي رمضان، فهذه ليالي عظيمة بنص الأحاديث. Di antara yang disebutkan oleh Nabi itu adalah tentang fadilat malam-malam Ramadan. Di antaranya adalah malam Qadar, dan juga di antaranya malam awal Ramadan dan malam terakhir Ramadan yang banyak dari dan besar fadilat kelebihannya. وإن كانت كل ليلة من ليالي رمضان ليلة عظيمة مستقلة بذاتها، لا تشبه الليلة التي قبلها ولا الليلة التي بعدها، لا في الشهر ولا في العام. حتى ليلة 17 في هذا العام مثلا ليست كليلة 17 في العام الماضي، ولا فيما قبله ولا فيما قبله ولا فيما بعده ولا فيما بعده. فكل ليلة من ليالي رمضان ليلة ببركاتها وعظمتها ورحماتها مستقلة بذاتها منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. Yang sebenarnya setiap malam Ramadan itu mempunyai kelebihan yang luar biasa, yang tak boleh menyamai daripada Ramadan yang telah berlalu, walau satu malam pun. Seperti malam 17 tak sama dengan malam 17 pada tahun-tahun yang lalu, dan dia tidak akan sama pula dengan tahun-tahun yang akan datang. Setiap malam dia mempunyai kelebihan khusus. Setiap malam pada setiap bulan hari di dalam bulan Ramadan, apa tahun sekalipun, dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. وكل يوم من أيام رمضان كذلك يوم مستقل بذاته، ليس كقبله وليس كما بعده في كل عام وفي كل شهر. Begitu juga kelebihan hari, siang hari di bulan Ramadan, dianya adalah kelebihan yang tersendiri yang dimiliki oleh hari tersebut. Tidak sama yang sudah terbelah pun berlalu, dan tak akan sama yang akan datang. لذلك لا يقبل المولى سبحانه وتعالى فيه إلا صيام رمضان فقط، حتى لو نوى صوم آخر مع رمضان كنذر أو كفارة لا ينعقد ولا يقبل. رمضان فقط، لا يدخل فيه نذر ولا كفارة ولا قضاء ولا أي شيء، كل يوم بمواهبه وكل ليلة ببركاتها. Oleh kerana itulah di dalam Ramadan ianya mesti berniat puasa Ramadan, tak boleh diiringi atau berniat selain daripada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah dan sebagainya. Mesti niat untuk esoknya Ramadan berpuasa, kerana ianya mempunyai kelebihan tersendiri pada hari tersebut. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل في أول ليلة من ليالي رمضان، ومنها أن المنادي ينادي الغيبي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فهذا منادي غيبي ينادي العباد. Dan di antaranya juga pada malam Ramadan akan diserukan, ada suara yang akan menyeru yang mengatakan, wahai orang-orang yang ingin untuk mendapatkan kebaikan, datanglah, terimalah dan wahai orang-orang yang tak mau kebaikan, maka pergilah ataupun rugilah, disebutkan.